Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 November bersama saya Nazira Syariat. Berikut tajuk utama malam ini. Perikatan Nasional selesai kemuka lebih 112 SD kepada Yang di-Pertuan Agong. Juga spekulasi terjawab, pertemuan pemimpin PH dan BN runding untuk bergabung bentuk Kerajaan Persekutuan. Perikatan Nasional PN telah mengumpulkan akuan bersumpah daripada lebih 112 ahli parlimen sebagai sokongan untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Memetik kenyataan rasmi daripada parti berkenaan, Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, surat akuan berkanun daripada ahli-ahli Dewan Rakyat yang memberi kepercayaan kepada ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10 juga telah dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Kenyataan ini juga menyebut jumlah surat akuan yang dihantar adalah melebihi 112, iaitu majoriti ahli parlimen yang diperlukan untuk pelantikan Perdana Menteri sebagaimana termaktub dalam Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Turut mengesahkan perkara sama Timbalan Pengerusi PN Tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga Presiden PAS. Memetik bernama ahli parlimen Marang itu berkata, PN telah memiliki lebih daripada yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Katanya parti itu juga menunggu undangan daripada Istana Negara pada bila-bila masa. Semalam, Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dilapor berkata PN akan mengemukakan akuan bersumpah daripada ahli parlimen hari ini bagi membuktikan bahawa gabungan itu mempunyai jumlah mencukupi untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. PN terdiri daripada Bersatu, PAS, Gerakan, Parti Solidariti Tanah Air Kusta Sabah dan Parti Maju Sabah SAPP. Semalam, Gabungan Parti Sarawak GPS bersetuju bergabung dengan PN dan beberapa parti lain untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Turut menyatakan sokongan untuk bergabung dengan PN, Gabungan Rakyat Sabah GRS. Pengurusinya Datuk Seri Haji Jinur turut menyatakan pendirian menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri. Sementara itu, Parti Pakatan Harapan PH menyifatkan kenyataan Datuk Seri Hamzah berhubung surat akuan berkanun SD yang dikemukakan itu sebagai pramatang, mustahil dan tidak konklusif. Ketua Setiausaha PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PH mengambil pendirian daripada kenyataan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi bahawa sebarang akuan berkanun atau rundingan dengan parti lain oleh mana-mana ahli Parlimen UMNO adalah tidak sah dan tidak boleh diambil kira sebagai bukti sokongan majoriti kepada calon Perdana Menteri. Jelas Datuk Seri Saifuddin, ia juga boleh menyebabkan mereka hilang kerusi seperti yang dipersetujui dalam akuan berkanun yang telah mereka tanda tangani. Datuk Seri Saifuddin yang juga Setiausaha Agung PKR berkata, PH telah memasuki fasa rundingan yang serius dengan BN termasuk membincangkan perkara-perkara utama yang menyentuh kestabilan politik dan pemulihan ekonomi dengan meletakkan kepentingan rakyat dan negara, dan hasil perbincangan itu akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Dan terdahulu pagi tadi, senario politik tanah air memperlihatkan kejutan apabila pemimpin tertinggi Pakatan Harapan PH bertemu dengan pemimpin tertinggi Barisan Nasional. Media mula menghidu pertemuan di Hotel Sri Pasifik Ibu Negara itu sejak malam semalam. Menerusi beberapa gambar yang tular, dapat dilihat antara yang hadir Pengerusi BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut serta Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pakatan Harapan turut diwakili Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Presiden Amanah Muhammad Sabu serta Ketua Setiausaha PH Saifuddin Nasution Ismail. Ahli Parlimen Kidabatangan dan Ahli Parlimen Pengerang turut dilihat hadir ke lokasi pertemuan pemimpin kedua-dua parti terbabit. Pertemuan ini menjawab spekulasi yang mendakwa PH akan bergabung dengan BN bagi membentuk Kerajaan Persekutuan. Sementara itu, usai pertemuan,
Datuk Seri Anwar berkata pertemuan dengan pemimpin BN itu dibuat untuk berbincang bagi keperluan mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil, inklusif dan menjaga kepentingan rakyat. Saya sangat berpuas hati dengan perkembangan ini dan komitmen ditunjukkan walaupun dari segi muktamadnya Barisan Nasional memohon sedikit waktu kerana mereka nak meneruskan sedikit lagi proses perundingan dengan semua pihak yang telah memohon berunding dengan mereka. Istana Negara juga tengah hari tadi mengeluarkan kenyataan bahawa proses bagi ketua parti politik dan gabungan parti politik mengemukakan gabungan parti-parti bagi pembentukan kerajaan baru dan calon Perdana Menteri dilanjutkan tempohnya sehingga 2 petang esok. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata perkara itu diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selepas permohonan dibuat oleh Ketua Parti Politik dan Gabungan Parti Politik yang diterima Istana Negara hari ini. Dalam kenyataan itu juga Al-Sultan Abdullah menasihati rakyat agar bersabar dan bertenang hingga proses pembentukan kerajaan baru dan pencalonan bakal Perdana Menteri selesai. Al-Sultan Abdullah turut mengingatkan pentadbiran negara masih berjalan seperti biasa di bawah pengurusan Perdana Menteri sementara atau Caretaker Prime Minister berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan bagi kerajaan sementara. Istana Negara sepatutnya menerima nama calon Perdana Menteri ke-10 dan gabungan parti-parti politik yang akan membentuk kerajaan persekutuan sebelum 2 petang hari ini. Terdahulu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memohon lanjutan masa bagi menghantar akuan bersumpah SD Ahli Parlimen kepada Speaker Dewan Rakyat untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Katanya ketika itu belum ada rundingan rasmi antara pihaknya dengan parti politik lain bagi membentuk kerajaan persekutuan. Maka kita harap Speaker Dewan Rakyat dapat melanjutkan sedikit jangka waktu itu kepada waktu yang agak lebih fleksibel untuk kami mengemukakan SD. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian pada sidang media BN dengan kehadiran 26 ahli parlimen BN di Hotel Sri Pacific pagi tadi. Dan ini berita baru yang kami terima. Menurut Pegawai Pejabat UMNO Malaysia yang dikenali sebagai Zamil Ibrahim, gabungan di antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH semakin jelas. Menurut beliau, kesemua maklumat di antara kedua parti berkenaan telah dihantar ke Istana Negara siang tadi. Saya dipahamkan semua maklumat telah pun dihantar ke Istana Negara bagi pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. So they have all the SD signed? Dia tidak ada SD berkaitan perseorangan. Ini blok. En bloc. En bloc. Presiden parti ya? So there was a Dan kita decision- dipahamkan juga Hishamuddin menafikan 10 perseorangan yang dia buat. Sebab satu lagi yang agak kita pihak Barisan Nasional agak kecewa, sebab pihak Perikatan Nasional bukan berhubung dengan pengurusi ataupun Presiden parti. Dia berhubung dengan bendahari parti. Contoh, dia berhubung dengan salah seorang yang tidak ada local standard yang sepatutnya. Itu mungkin yang kita dengar lah. Jadi saluran tu tak betul. Macam tadi dekat hotel tadi ikut saluran. Beliau ditemui di Menara Dato' On Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Terdahulu media difahamkan berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional yang turut dihadiri pemimpin-pemimpin parti komponen. PRU15 menyaksikan sejarah baharu buat negara apabila tiada parti yang memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baharu. Pakatan Harapan memenangi 82 kerusi dan Perikatan Nasional PN dengan 73 kerusi. Barisan Nasional 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak 22 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi, Warisan 3 kerusi, Bebas 2 kerusi, Parti Bangsa Malaysia meraih 1 kerusi,
manakala Gerakan Tanah Air dalam penampilan sulung kali ini gagal memenangi mana-mana kerusi. Gabungan parti dalam PN yang pertama kali bertanding pada PRU menampilkan prestasi cemerlang apabila turut menyapu bersih 14 kerusi parlimen di Kelantan dan 8 di Terengganu selain membentuk kerajaan negeri di Perlis setelah memenangi 14 daripada 15 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Bagaimanapun DUN Perak dan DUN Pahang tidak memperoleh majoriti mudah dan perlu gabungan parti bagi membentuk kerajaan negeri. Sementara itu, Parlimen P168 Kota Marudu dimenangi calon dari Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, Datuk Witrom Bahanda dengan jumlah 24,318 undi dengan majoriti sebanyak 8,174 undi. Terdahulu, keputusan rasmi bagi kerusi parlimen itu tidak dapat diumumkan berikutan faktor cuaca. Selepas ini lagi perkembangan pasca PRU 15. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Masih tentang perkembangan pasca PRU 15 yang menyaksikan belum ada lantikan Perdana Menteri ke-10 dan pembentukan kerajaan persekutuan selepas 2 hari PRU diadakan. Dan ketidaktentuan politik tanah air ketika ini mencetus pelbagai spekulasi, malah dapat dilihat juga kenyataan maklum balas tentang rundingan penggabungan beberapa parti dalam membentuk kerajaan. Jadi kami ingin mendapatkan reaksi tentang situasi politik ketika ini, dan di talian Skype adalah penganalisis politik Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi yang bersama kita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Terima kasih kerana sudi bersama Berita Al-Hijrah malam ini. Baik Prof, nampaknya mandat yang dikembalikan kepada rakyat masih belum mampu menyelesaikan konflik politik tanah air setakat ini. Jadi jangkaan Prof, adakah ia boleh diselesaikan dalam tempoh sehari dua lagi Prof? Okey, saya kira ia akan dijangka dapat diselesaikan sehingga petang besok. Seawal-awalnya petang besok, selepas pukul 3 ataupun selepas pukul 3.30 petang besok. Jadi ataupun pukul 2, selepas pukul 2. Sebab tadi kalau kita lihat situasi semasa, PH apabila kita lihat situasi semasa, PH dilihat belum ada lagi rundingan antara PH dan Perikatan Nasional. Sebab Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional merupakan dua blok politik yang besar. Yeah. Apabila tidak ada dari segi usaha untuk berbincang pada pagi tadi, saya kira ini menyebabkan mengesahkan bahawa Parlimen agak sukar, melainkan ada parti lain yang hendak menawarkan untuk sama-sama bekerjasama. Dan kita tahu kerjasama ini kalau dalam konteks Westminster ataupun di negara Commonwealth, biasanya lazimnya parti terbesar atau parti memenangi jumlah kursi yang terbesar, blok parti yang menerima jumlah kursi besar, akan dibikin ruang untuk bertemu dengan mana-mana parti kecil. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan sebagainya. Jadi apabila Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan setakat pagi tidak ada pertemuan, yang ada pertemuan tadi ialah di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang mempunyai 30 kursi. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang terbaru yang dapat kita lihat pada petang tadi yang berlaku. Jadi apabila perkara ini berlaku, ia membuka dua persoalan. Sama ada kita tahu di sebelah Perikatan Nasional juga sudah mendakwa mereka sudah mempunyai sejumlah yang mencukupi. Manakala di sebelah Pakatan Harapan juga tadi juga mendakwa sudah mencukupi. Tapi dalam konteks ini, apabila era selepas berlakunya penguatkuasaan undang-undang lompat parti, maka sebenarnya yang membuat keputusan ialah ketua-ketua blok parti. Jadi penggunaan SG lagi tidak terpakai sebenarnya, tapi bergantung kepada tafsiran perlembagaan dan sebagainya. Tapi apapun yang berlaku, apapun rundingan kerjasama, ia perlu mengarah kepada pelengkap kepada kestabilan negara. Apabila tidak ada tidak ada sebuah kerajaan yang setakat ini belum masih mengesahkan kerjasama daripada suara daripada mulut ketua parti itu sendiri. Dalam konteks pasca PRU ini, maka suara ketua blok itu
lebih diutamakan berbanding suara individu. Baik Prof, pastinya Barisan Nasional mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan, namun jika kita merujuk konflik dalaman pasca PRU parti itu, jadi sebenarnya apa penyelesaian terbaik yang dapat dilakukan atau BN perlu tunduk sebagai pembangkang sahaja Prof? Okay, saya kira setakat semalam saya kira terdapat pelbagai tuntutan agar Barisan Nasional supaya kembali menjadi pembangkang, menjadi satu pembangkang yang bermaruah. Ini yang dimau juga oleh beberapa pemimpin dalam UMNO juga Barisan Nasional. Akan tetapi apabila Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional gagal membuat rundingan untuk kerjasama, maknanya sesebuah blok parti perlu bergerak ke depan untuk memastikan terdapat gabungan. Sekurang-kurangnya terdapat 112 parlimen untuk memastikan kerajaan baru terbentuk. Jadi perlu ada pelengkap. Jadi saya kira UMNO pada awalnya memang mahu menjadi desakan parti mahukan adanya menjadi parti pembangkang, disebabkan Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan tidak dapat berbincang, tidak dapat mengusahakan perbincangan itu sendiri, maka ia ruang terbuka untuk parti-parti lain untuk menawarkan gabungan kerjasama untuk memastikan sebuah kerajaan kerjasama itu dapat dibentuk. Jadi inilah senarionya. Baik, andai kedua-dua parti iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional mengemukakan gabungan membentuk kerajaan dan calon Perdana Menteri ke-10, bagaimana penilaian akan dibuat oleh pihak Istana Negara dan menurut Prof, apa jangkaan untuk langkah seterusnya dari pihak Istana? Saya kira yang penting pihak Istana akan memanggil, meminta ketua-ketua blok untuk menghadap dan beritahu mewakili kepada keseluruhan ahli-ahli yang lain. Sudah tentu tidak timbulnya isu naik bas beramai-ramai sebenarnya berlaku pada 2 tahun yang dulu sebab akta 4 parti ketua blok itu lebih diutamakan. Jadi apabila ini berlaku sepatutnya ketua parti lah yang mengukakan apa jenis gabungan yang mereka kerajaan baru yang akan terbentuk dan pencalonan bakal Perdana Menteri tersebut. Sebab kita tahu pencalonan tersebut dilanjutkan sehingga besok petang 2 petang. 2 petang, dan jika ini yang Seri Paduka Baginda berpuas hati, saya kira pukul 3.30, pukul 4 sudah upacara mengangkat sumpah. Ini yang paling terawal dapat kita jangkakan. Ya. Baik, pandangan Prof tentang kerajaan gabungan PH dan BN di Perak hari ini, adakah ia menterjemah gabungan seumpama itu realistik dan boleh dilaksana di peringkat persekutuan Prof? Okey. Konteks politik negara, kita perlu bergerak ke depan. Bergerak ke depan supaya kita tidak lagi terikat dengan sentimen emosi, retorik dan sebagainya. Kita perlu bergerak ke depan sebab kita perlu menghadapi dan memberikan penyelesaian kepada situasi ekonomi negara dan juga kestabilan politik. Di situlah keyakinan pelabur luar itu datang untuk membuat pelaburan supaya dasar tidak berubah, suasana mesra pelaburan dan sebagainya. Kita kira apabila berlakunya kerjasama di antara PH dan Barisan Nasional di pihak, ia seolah-olah satu petunjuk bahawa peringkat nasional juga merupakan suatu yang boleh diterima pakai. Namun sejauh manakah komitmen ketua blok dan blok itu sendiri untuk bersama-sama untuk bergerak ke depan dan melupakan permusuhan lama dan memastikan mereka dapat mengukuhkan kedudukan, kestabilan negara dan pembangunan negara. Dan kita tahu dalam konteks sekarang ini bajet ataupun belanjawan perlu dikemukakan sekali lagi. Kita perlu melihat banyak rancangan Malaysia yang perlu digerakkan ke harapan untuk memastikan pembangunan. Apapun bentuk gabungan dan kerjasama itu, ia perlu mengutamakan pembangunan, mengutamakan kestabilan politik dan memulihkan ekonomi negara. Itu yang lebih penting daripada bermain dengan retorik, sentimen dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Wang Azman atas perkongsian. Itu sahaja masa yang kita ada, Prof. Baik, Assalamualaikum Prof. Terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih. Baik, sementara itu ketika petugas media sedang berkampung di luar pintu Istana Negara tengah hari tadi,
Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemarduli bertemu dan beramah mesra dengan mereka. Dan Sultan Abdullah sempat bertanya khabar sambil mengingatkan para petugas supaya bersabar dan bertenang sementara menunggu pembentukan kerajaan baharu selepas PRU15. Baginda juga beritahukan supaya media merujuk kenyataan-kenyataan daripada Istana Negara dari semasa ke semasa berhubung pembentukan kerajaan baharu. Baik, Pengerusi Barisan Nasional BN Perak Datuk Seri Sa'arani Muhammad mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Perak petang tadi. Angkat sumpah di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah itu berlangsung di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar pada pukul 5.30 petang tadi. Datuk Seri Sa'arani yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Tampan itu kekal sebagai Menteri Besar selepas BN dan Pakatan Harapan PH setuju bekerjasama membentuk kerajaan negeri. Pembentukan gabungan dua parti itu memperolehi sokongan 33 adun sekaligus melepasi majoriti mudah 30 kerusi untuk menubuhkan kerajaan negeri. Datuk Seri Sa'arani ketika ditemui media selepas majlis angkat sumpah berkata beliau akan meneruskan kesinambungan Pelan Perak Sejahtera 2030 sebelum ini. Saya seperti mana dalam ucapan sebelum ini, kita ada Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030 yang telah kita lancarkan pada 15 Jun yang lalu. Saya sebutkan saya perlu masa 8 tahun untuk membangunkan negeri Perak ini setelah kita kecundang akibat COVID-19. Jadi dengan peluang diberikan saya untuk menjadi Menteri Besar, maka saya akan meneruskan Pelan Pembangunan Perak Sejahtera 2030 untuk kebaikan kerajaan dan rakyat negeri Perak, insya-Allah. Menurut Datuk Seri Sa'arani, dengan pembentukan kerajaan perpaduan Perak itu, fokus utama kini adalah pembangunan negeri dan rakyat. Pada PRU ke-15 yang lalu, BN memperoleh 9 kerusi DUN, PN 26 dan PH 24 kerusi. Selepas ni, Jawa Barat digegar gempa bumi sekurang-kurangnya 44 maut. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 44 maut manakala ratusan lagi cedera dalam gempa bumi berukuran 5.6 skala Richter yang menggegarkan wilayah barat Indonesia di Jawa Barat. Kebanyakan mangsa maut mengalami keretakan akibat terperangkap di sebalik runtuhan bangunan. Gempa berlaku pada 1.21 petang waktu tempatan dengan pusat gempa terletak 10 km dari barat daya daerah Cianjur di wilayah Jawa Barat dengan kedalaman 10 km. Gegaran selama beberapa saat itu turut menyebabkan ribuan rumah rosak. Situasi panik tercetus di Jakarta apabila gegaran turut dirasai di ibu kota Indonesia itu sehingga memaksa orang ramai bergegas keluar dari bangunan. Bagaimanapun, gempa bumi terbabit tidak mencetuskan tsunami. Pegawai kerajaan tempatan di Bandar Cianjur, Herman Suherman, memberi bayangan bahawa angka kematian dan kecederaan dijangka meningkat. Surah Al-Hujurat berkumandang ketika pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 di Stadium Al-Bayt, Qatar semalam. Potongan ayat 17 surah tersebut dibaca oleh pemuda kurang upaya yang juga duta Piala Dunia, Ghanim Al-Muftah. Penampilan Ghanim menarik perhatian, malah beliau turut tampil bersama pelakon veteran Amerika Syarikat Morgan Freeman yang dalam masa sama membawa mesej keamanan dan kemanusiaan. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami. Kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Nazira Syariat. Assalamualaikum dan selamat malam.